Okey. Ni si Nazrul punya. Kalau kamu perasan kan, untuk semua pelajar, cikgu memang buatlah untuk page 1 ni, cikgu memang letakkan markah. Kalau kamu perhatikan betul-betul kan, Adam bahagian B kosong, Alif 11, Amar 2, Azam 3, Azim 6, Izzat 4, Muhammad kosong, Nazrul 9. Okey, kita ada berapa orang Ini je buka. Yang lain tak masuk ke? Yang join kelas ni? Sebab ini je ada. Tidur. Ha? Sekejap dia jadi... Apa jadi... Dia sekejap. Skrin dia besar sangat. Tak apalah, dia orang tidur. So, cikgu boleh buka balik kalau nak tahu. Tapi kalau cikgu buka je ni, dia akan keluar yang mana tak hidup pun dia akan keluar sekali. Ni semua orang. Nampak cikgu punya skrin. Sekejap Ni skrin jadi besar. Okay, ni contoh-contoh So sekarang ni masalah utama kamu adalah bahagian B. Cikgu sebutlah bahagian B masalah utama kamu sebab markah kamu terlalu rendah. Bahagian A, kalau kamu rajin baca, macam cikgu sebut si siapa budak tahun lepas, Reza kan. Dia boleh cikgu rasa boleh dapat 40 ke atas kalau rajin. Tapi bahagian B, kalau kamu tak cuba jawab dan tak cuba buat ulang kaji, memang bahagian B memang nasib lah. Kalau katakan nanti SPM kamu, kalau cikgu target tu kena, macam tahun lepas, daripada 4 soalan cikgu target, 3 kena. Alhamdulillah lah. Tapi kalau yang sebelum tu, target 4, kena 1. Kenapa? Okay. Cikgu rasa soalan pertama tak ada masalah kan? Pertama, kedua, cikgu boleh jalan kan? Kalau ada masalah, beritahu cikgu buat cikgu jalan laju je ni. Okay. 1, cikgu rasa tak ada masalah. Yang kedua pun sepatutnya budak JKT tak ada masalah ni. Okay. Ini cuma tak faham kot. Tim dia menggunakan, dia panaskan air. Ni banyak pelajar buat silap ni. Okay. Mungkin dia tak faham. Sebab tu kenapa cikgu suka bagi soalan. Bila kerap kamu tengok soalan, nanti soalan dia akan berulang balik tau. Okay. Ini cikgu rasa tak ada masalah kan? Okay. Kemudian, Allah sisi pula call. Kemudian ni. Ya. Okay. Ni tak ada masalah kan? Model berskala, model berkomputer. Okay, yang ini kenapa je bagi 2? Apa respon ni? Kamu tak dengar suara cikgu ke? Dengar. Okay, respon lah. Dengar. Kenapa cikgu bagi 2? Kalau kamu tak respon, macam mana nak tahu? Sebab dia sejak separuh. Sebab dia separuh. Kan? Sebab ini adalah arus maksima. Kamu tak cari arus anggaran. Tu sebab aku tu dapat 2 je. Okay? Tapi kurang-kurangnya. Ya, baik tu. Ya? So kamu buat habis. Tapi ramai yang tak jawab. Sedangkan soalan simple kan, mudah. 4 markah tau. Bahagian A kan, kalau 4 markah ni banyak tau. Markah paling banyak selepas, paling banyak 5 lah. Ni nombor 2 banyak, nombor 4. Pengiraan memang 4 markah. Okay? So yang ini pun juga rasa, ini kita tengah belajar kan. Tengah belajar. Jangan angkat tangan, cukup tak boleh ni. Tak tahu. Tengah belajar, tapi kenapa tak jawab? Contoh macam Azim, dia tak tunjuk pressure. Okay? Jawapan betul, pressure tak kira, boleh diterima. Tapi kalau jawapan salah, dia akan tengok atas nak untuk bagi markah. Kalau kamu tak kira pressure, markah kamu kosong. Sebab tu, kena buat pressure. Yang ini siapa punya? Azim. Sebab dia kamu tak nak buat pressure kan? Ataupun, ini kaedah satu lagi yang Azim buat ni, dia tak cari pressure. Dia buat apa? Dia buat kaedah ni tau, Azim ni. Cuma, dia rasa titik bulan salah kot. Dia buat P1 sama dengan P2 ni Azim. Okay. P1 apa? Ataupun PA kan. Dia buat apa? PA, PB. Okay. PA, PB. Ini kaedah yang tidak perlu mencari pressure. Di mana PA adalah FA bahagi AA sama dengan FB bagi AB. So dia nak cari apa? Dia minta cari FB. FA sorry. So FA yang ni. FA yang atas tu. Okay. Kalau cikgu nak conteng pada dia jadi lambat ni. Lepas tu cikgu suka lagi pakai Word. Kalau pakai Word dia cepat sikit. Pakai Word Sebab dia Word dia tak ada auto save. Iaitu dia auto save. Okay, cikgu ulang balik Yang Azim buat,
kamu ada dua kaedah, dua cara untuk kamu buat. Sama ada kamu nak buat cari pressure dapat kamu cari dekat PB, FB bagi AB. So kamu dapat pressure satu. Okay, dapat pressure, katakan ni pressure. Kaedah kedua nak jalan pendek, PA sama dengan PB. Tak cari pressure, iaitu FA bagi AA sama dengan FB bagi AB. So dia minta kamu cari FA. So FA sama dengan, cikgu kalau daripada sekolah ni dah apa kalau cikgu ajar tau. Walaupun cikgu tahu formula, tapi cikgu dah terbiasa dia ajar masa sekolah, kena tulis formula. Ni cikgu punya style dulu. FB berapa? Nilai dia? Cikgu lupa. Apa nilai FB? Ni FB 750. 750 bahagi 0.035 bagi 0.035 kali. Ini cara tanpa memerlu mencari nilai pressure 0.015. So dapat jawapan dia. Ni jawapan dia. Cuma Azim tak pasti kenapa dia salah. Dia salah letak nilai kot. Dia terbalik. Betul juga macam dia terbalik. Dia terbalik apa 750 0.015 0035. Kenapa dapat 32 Azim? Cikgu tu yang saya betulkan. Oh, betul dah betul dah. Kamu pakai color apa? Biru. Okey. Right. So ni patutnya kamu dah kita dah belajar kan? Patutnya kena betul lah sebab rugilah. Okey. Ni Azim, kamu padam tulisan lama Azim. Padam. Yang lama padam. Tak, padam tak apa. Tulis dengan pen biru baru. Tapi kalau kamu nak minta apalah. Sepulang pada kamu lah. Kamu tahulah jawapan yang biru tu betul. Okey. Nombor 10. Twist. Ni SZ ni. Dia hati-hati ni walaupun betul cikgu. Takut. Mana ada ada Swiss SUIZ? SUIS. Okey. Takut kalau skema dia terkata tak betul. Nanti sia-sia kan masalah. Okey. Kemudian yang ni juga rasa tak ada masalah. 12 runtuh. Okey. Ini pun juga rasa tak ada masalah kan. Cuma ni dia ada perkataan dulang. Walaupun dia bertingkat juga kan. Allah. Balik kejap ni cikgu rasa tak ada masalah kan. Tak ada masalah. Ini pun ni spelling. Ni pun takut nanti Azim kan tapi sekarang cikgu assume mungkin kamu pakai telefon payah kan nak type. Tapi dalam exam janganlah buat peng stabil. Tak ada. Benda kena betul. Okey. Cikgu rasa tak ada masalah kot. Bahagian A. Sebab dia soalan bahagian A ni dia direct. Dia tak susah. Kita pergi pada bahagian B Bahagian B soalan asli soalan ni tak pernah keluar SPM lagi tau. Dan biasa dia bagi table ni. Table ni kita guna bukan untuk semua tau. Kalau kita guna satu untuk lampu, kita nak pakai. Yang cukup pelik, siapa pakai kuasa 50 ni? Kuasa lain. Tapi ada orang pakai kuasa. Kita pakai soket alih keluar yang ini. Kemudian pemanas ni adalah kamu kena hafal lah. Maksud dia benda ni kamu kena hafal. Pengiraan dia. Cikgu tak bagi jawapan lagi kan? Yang ni paling kurang atas ni betul. Kan senang nak kira. Benda ni basic kan. Tapi cikgu rasa kamu tengok kan. Satu yang tu cakap benda yang asas. Tapi berapa ramai yang tak nak jawab. Kan contoh cikgu patah kan. Apa dia tak jawab. Tapi tak tahu sama ada Amar ni. Cikgu tak tahu kenapa Amar. Kamu tak faham ke apa Amar? Langsung tak ada idea. Saja tak nak jawab. Amar? Amar? Saja tak nak jawab. Miro tak jawab. Benda tu yang asas kan. Adam, kenapa tak jawab? Tak tahu cikgu. Alasan itu je lah. Okey. So jawapan dia macam tadilah. Lapor filem macam tadi kan. Patut tak ada masalah kan. Dia bagi berapa? Sebab benda dia simple kan. Sama dengan 8 kali 60. Yang silap jangan darab dengan 1.8. Siapa ke kira darab 1.8? Juga rasa Faris ke? Faris ke Amsyar ke? Tak ingat. Faris ke Amsyar ke? Siapa jawab? Faris Yang jawab 1.8. Dia darab dengan 1.8. Bukan.
Ya. Ya. Saya punya ni apa? Ada markah dia. Jadi macam ni. Macam Macam tak nipu suka lah. gambar. Macam benci lah. Macam mimpi je. Ustaz. Mana jawapan kau? Oh. Jangan tak buat. Tak, kamu letak kat bawah ke ataupun sebelum ni kamu buat tak? Buat. Kat mana? Itu lah. Ini. Hai. Kamu tampal kat bawah. Kenapa? Apa? Tampal dekat atas. Dia Cikgu mana nampak abang. Oi. Cikgu tengok Betul, atas cikgu. je. Kalau kamu buat ni, okey, 1 ampere jangan lupa tulis bang. Ini betul lah, betul. 5, ni salah. Kenapa 0.0085? Salah. Kenapa? Tak boleh nanti cikgu komen Siapa-siapa. Salah. Yang atas tu betul. Okey, cikgu ulang balik pergi pada Adam. Lepas tu kalau boleh salah tak apa. Supaya kamu tahulah kamu salah. Okey. Ni cikgu rasa tak ada masalah kan? Kali-kali dapat apa? Apa tu jawapan tadi? 2 apa? Bagi jawapan tapi dia bagi jawapannya. 2.09 ni. 2.09. 2.09. Okey, ni tak masalah cikgu rasa. 2.09. Janganlah lupa tulis A. Yang ini adalah 66 100 kali 2.09 sama dengan apa? 1.38 ampere. Okey. Ni tak ada masalah. Kebanyakannya pelajar betul. Okey. Pendingin hawa. Ni satu lagi ya. Kau faham tak dia tulis ni 1.5 ni apa? 746 ni apa? Cikgu pernah cerita kan? Faham tak? Okey, kalau tak faham, 1 horsepower pakai dia tengah save pula. Dia lambat dia buang ni dah. Pakai 1 horsepower bersamaan dengan 746 watt. Kalau kita tukarkan horsepower ke dalam watt, 1 horsepower 746. Tapi kamu tengok kan, kawan-kawan kamu buatlah. Sebab tu cuba yang jawapan kamu kan, kamu jangan padam supaya kamu tahu kesilapan apa yang kamu buat. Ini comel benar. Nampak Amir tu dia tak jawab. Ada yang jawab satu, dia tak faham horsepower tu apa. Jawab pula. Anda ke contoh. Ni. 1 unit, yang atas ni pandai dah. Tapi tiba-tiba 1 unit kali 746. Ini contoh siapa? Ni Ivines. Dia sepatutnya 1 unit. Berapa horsepower dia pakai? 1 unit pendingin hawa berapa horsepower? 1.5. So tukar dalam watt. 1 unit. Kalau 2 unit, 2 unit lah. Tapi sebab sekarang ni 1 unit. So 1 kali 1.5 HP. Sebab dia menggunakan 1.5 horsepower. 1 unit. 1 tu sebab 1 unit. 1.5 tu, 1 unit tu pakai 1.5 HP. Kalau 2 HP, 2 lah kamu letak. Kalau 3, 3 lah. Kalau 4, 4. Ini sekarang ni letak 1.5. So, kali dengan 746. Okey. Bahagi, bila melibatkan motor, wajib darab dengan 0.85 aja. Bukan 0.085, Izzat. Faham? Kamu buat 0.085. Dan bila tekan kalkulator, Adam, tekan kalkulator, Adam. Apa jawapan Adam? Jalan yang sebut, kita tengok. Dia tekan kalkulator betul salah? Adam, tekan kalkulator. Adam. Jawapan. Adam. Oi, dengar ke Adam? Adam. Sedang mencari. Nazrul. Kira berapa? Tak ada kira, siapa-siapa kira dah. Entah mana pergi Adam dah. Dia ada ke? Boleh tahu dia muncul tidak gini. Tolong kira. Adam. Mana?
Tak boleh dah belah dah. Apa jawapan dia? Dia tak ada dah. Patutlah. Tak ada ayo. Dia dah hilang. Lari tu. Nama dia tak ada. Hilang dah. Aku juga dah buat atas kertas dia. Tak apalah. Okay, apa jawapan dia? Sebab kadang pelajar, kadang dia buat silap. Okay, masa kamu mendarab tu, kamu silap. Kamu tak buka kurungan. Timbul-timbul tu. Okay. Biasanya pelajar akan buat apa tau? Dia pakai kalkulator, dia buat 1 kali 1.5 kali 746 bahagi 230 kali 0.85. So, kalkulator dia akan faham. Dia akan faham apa? Kalkulator bila kamu buat macam tu, kalkulator dia akan faham 1 kali 1.5 kali 746 bagi 230 kali 0.85. Ni kalkulator akan faham kalau kamu tak menggunakan kurungan. Faham? Sebab tu pelajar dia buat betul dah. Ada yang buat betul. Tapi tang kira ni salah pula. Sayang. Okay? Sepatut dapat jawab apa ni? 5 poin berapa? 5.7. 7 berapa? 5.7. 72. 72. 5.67777. 5.6. 5.67. 2 titik pula cukup. 5.67. 68. Cepat 5.6 berapa ni? Kalau bunda tak boleh ke? 2 titik pula cukup lah. 2. 5 point berapa? 5.70 lah. 70. 70 ampere. Yang ini jangan kamu buat tiada arus kepelbagaian. Kamu kena tulis nilai juga. Kamu boleh tulis tapi tulislah jawapan dia. 5.70 ampere. Kena tulis juga jawapan dia walaupun nilai dia sama. Tapi banyak pelajar dia tak tulis. Okey, tolong tulis. Okey Itu pendingan hawa. Okey, yang seterusnya soket alih keluar. Ni yang banyak pelajar salah tu. Okey, kalau kamu tengok pengiraan contohlah yang jawab siapa jawab. Kebanyakannya semua salah. Saya. Ada yang betul, ada yang betul. Tapi kebanyakannya dia orang masih tak faham. Okey. Tengok saya punya tu. Siapa? Salah. Saya tu siapa? Dia tu tak betul kot tak payah. Siapa tahu cakap jangan salah. Siapa? Saya punya salah. Siapa tu siapa? Cikgu tak nampak sebab cikgu tak buka. Azim Fendi. Azim. Afanda. Ya, Azim Azim. Effendi. Okey. Dah lah orang tahulah nama kau. Okey. Ini kesilapan kamu tau. Okey, kenapa juga dekat silap? Sebenarnya, apa maksud 13 ampere ni? Apa maksud 13 ampere? Okey. Cikgu buka page baru. Apa maksud 13 ampere? Soket alih keluar 13 ampere. Kita ada dua jenis soket alih keluar. Sebab juga dah cerita dah. Sebab mungkin dah lama tinggal cikgu tak ingat. Kita ada soket alih keluar 13 ampere. Kita ada soket alih keluar 15 ampere. Okey, apa beza dia? Apa beza? Nak tunggu kamu jawab memang tak jawab lah. Cikgu hajar je lah. 13 ampere, soket dia jenis 4 segi. Kat rumah kamu, kebanyakan biasa kita, okay, soket 13 ampere kita gunakan soket macam ni. 4 segi. Ni Swiss. Ni Swiss. Betul? Okay, ini 13 ampere. Okay, boleh faham? Kalau yang 15 ampere, bentuk dia bulat. Bulat. Kadang-kadang Swiss tak ada. Okay, tak ada Swiss. Kadang-kadang ada jenis ada Swiss. Ada yang tak ada Swiss. Ini 15 ampere. So apa beza 13 dengan 15 ni? Apa beza dia? Cepat. 12 lebih dah. Kuasa. Bukan kuasa. Penggunaan dia dekat mana? 13 ampere ni biasa. Kan? Kamu memang biasa. 15 tu selalu untuk aircon tu. Ya, biasa maksud dia menggunakan wire saiz dia 2.5 mm square. Biasa rumah kita memang kita pakai plug 13 ampere 2.5 mm wire dia. Okey, penggunaan yang biasa. Tapi 15 ampere ni untuk penggunaan yang arus tinggi. Contohnya macam water heater, microwave, dapur pemasak, aircon yang 2 horsepower ke atas. Okey? Ni pakai kabel berapa? 4 mm square. Ni.
Okey, itu beza dia. So dalam soalan benda ni dia hanya bagi tahu aje. Dia tak ada kena-mengena langsung dengan pengiraan. Faham? So jangan ambil nilai ini. Salah. Sebab dia nak bagi tahu ini soket alir keluar 13 ampere ataupun soket alir keluar 15 ampere. Tak ada sangkut paut dengan pengiraan. Boleh faham? So yang benda tu kena ambil apa? Kamu nak kena ambil MCB dia. Apa pula yang masuk ni? Okey. Okey. Nak tengok dekat sini. Ni yang ini yang pakai. Bukan 13 ampere ni yang pakai. Okey, 20 ampere ni macam kita belajar itu kan. Dalam apa DB kan, dalam DB, kotak DB yang kat depan pintu tu kan, kita ada switch utama, kita ada ESCB sini. Kemudian kita ada MCB. Okey. MCB ni kalau tulis 6 untuk siapa? Kan? Cikgu ajar kan tu kan? Kalau ingat lagi. MCB 20. Kadang-kadang MCB 32. Okey, 6 ni untuk apa? Dia pergi mana? Lampu. Lampu atau kipas. Okey. Yang 20 ni dia akan pergi pada soket alir keluar. Dia boleh ditarik sebanyak 2 unit. Dia boleh tarik 2. Satu MCB tarik 2. Kalau kau nak tambah soket lagi, kamu kena letak lagi satu MCB 20 ampere untuk tarik lagi 2. So kalau rumah kamu tu ada 10 soket ataupun 10 unit, berapa MCB nak pakai? 5. 5. Sebab sekarang ni dia pakai 10 unit. Satu MCB pakai 2. So janganlah kamu darab 10. Okey. Jangan darab 10. Kamu kena darab dengan 5. Maksud dia 10 bahagi 2 dapat 5. 5 liter ataupun 5 MCB. So barulah kamu buat 5 darab dengan berapa? Dia bagi 20. 20. So darab dengan 20. So jawapan dia, arus maksima dia adalah 100 M. Tengok pada ni. Dia bukan semestinya 20 Faham? Kalau soalan bagi 20, 20 lah. Kalau soalan bagi 16, 16. Kalau soalan bagi 32, 32. Tapi kebiasaannya 20. Jangan kau set kepala otak. Oh 20 ni 20. Tengok-tengok soalan dia bagi 16. Kamu buat betul tapi jawapan kamu salah. Sia-sia je. Sebab tu kenapa ambil 20? Sebab dia nyatakan. Cikgu, kalau dia tak nyatakan macam cikgu, jangan kamu tinggal dia kosong. Okey, sebab kadang-kadang tak tahu kan. Soalan tak lengkap. Dia bagi 10 unit soket alir keluar 13 ampere. Dia titik. MCB dia tak bagi. So kamu pun dengan bangganya, oh ni soalan bonus ni. Jawapan soalan bonus ni. Mesti dapat markah penuh. Kamu tinggalkan kosong. Memang dapat kosong lah kamu. Walaupun dia tak lengkap. Kamu kena andaikan. Letaklah. Andaikan MCB 20 ampere. Andaikan MCB 16 ampere. Tak apa, andaikan. Okey. Boleh Masa lambat tengah save. Ni skip dulu sebab dia tengah save lambat sangat. Okay, itu kalau arus anggaran. Di mana tadi juga sebut 10 bagi 2 5 MCB. So 5 kali 20 kamu dapat 100 M. Ini adalah arus maksima. Okey. So untuk arus anggaran kita yang pertama kena bagi 100%. So 100% liter pertama ni berapa? Liter 1 kena bagi 100%. So berapa nilai dia? Liter 1. Berapa nilai 20. dia? 20 sebab MCB dia 20. Ni 1. Baki dia, okay, liter seterusnya, okay, kamu tolak lah 100 tolak 20. So dapat 80 ampere. 80 ampere ni baki seterusnya didarab dengan berapa? 40%. Okey. Bagi darab dengan 40%. So dia akan dapat berapa? Dia dapat 32 ampere. Okey. Kemudian dah dapat 30 ampere, kamu kena tambah balik atas ni. So arus anggaran dia adalah 20 tambah 32. So dapat 52 ampere.
So, kenalah tulis jawapan dekat sini. Kira punya kira. Nanti kamu tengok tengok nampak kan? 52 ampere. So, kamu kena jumlahkan semua untuk tulis jawapan kat sini. Iaitu 52 tambah 5.70 tambah 1.38. Kena jumlahkan asas anggaran dia adalah 59.08 ampere. Okey. Siapa tak faham? Dan ini sesuai untuk berapa fasa? Kalau nyatakan fasa yang sesuai untuk pengiraan tersebut. Ini berapa fasa? 1 ke 3? 1. 3. 1. Sebab dia masih di bawah 60 ampere. 1 fasa. Tapi dalam keadaan sebenar, kalau rumah kamu kira 59, terbaik tukar 3 fasa. Sebab dia terlalu hampir. Sebab ini adalah arus anggaran. Kita agak-agak je. Dia boleh lepas 60 ampere. Sebab tu biasanya kalau dah 40 lebih pun kita dah tukar pada 3 fasa dah. Sebab 3 fasa, 1 fasa beza dia. Kos nak pasang je. Bil elektrik sama. Okey, ini pengiraan. Nanti cikgu akan bagi ya. Kalau dalam exam nak berbual apa? Kalau soalan tanya. 1 fasa. Sebab dalam buku Satu teks fasa. dia kata Okay. nilai bawah 60 ampere 1 fasa. So 1 fasa. Tapi actual lain. Okey. Ya. So jawapan ni juga akan bagi kemudian lah. Nanti juga akan tampal. Cikgu tak sempat nak tampal. Okey, ni soalan 1. Patutnya mudah. Kalau keluar memang senyum 10 markah. Okey. Okey, soalan kedua. Soalan ini pun tak susah sebenarnya. Kan? Tapi cikgu rasa soalan ni tak nak cerita panjang lah. Sebab apa dalam buku teks ada. Dia ada pengorekan. Pembersihan tak ada tau. Kalau kamu tengok buku teks muka surat berapa, benda ni ada. Tapi di benda ni kamu tengok skema cikgu. Cikgu nak skip. Benda ni cikgu skip. Sebab cikgu rasa benda ni cikgu tak boleh terang. Benda ni tak complicated sangat. Okay. Yang ini. Kan yang ini. Apa rasa jawapannya kamu rasa? Apa kamu rasa? Tahu aku. Tak, kamu nak satu aktiviti kawasan yang telah dibangunkan untuk kurangkan kesan alam sekitar. Kamu dah buat pembangunan. Tapi kamu nak buat satu aktiviti. Janganlah buat gotong royong. Janganlah buat. Kan, benda-benda tu yang buat sekali betul kena buat ulang-ulang banyak kali. Kita nak kurangkan alam sekitar, kawasan yang kita bangunkan. Salah satunya adalah tanam pokok je lah. Apa susahnya? Kamu dah terangkan pokok, kamu dah buang semua pokok. So, kamu tanamlah pokok balik. Itu contoh dia, satu aktiviti. Okey. Ya, nanti juga akan bagi jawapan ni kemudian. Boleh ini kemudian sebab tak perlu penerangan cikgu. Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Sebab ada 12 suku dah. Okey, ni soalan satu lagi. Yang cikgu kecil hati bukan kecil hati lah. Kamu dah belajar dah cikgu ajar. Yang tak jawab tu cikgu tahu tak, cikgu tak pasti tau. Bila kamu tak jawab, cikgu tak dapat nilai kamu. Okey? Bila kamu tak jawab soalan ini, cikgu tak boleh nak menilai adakah setakat mana pemahaman kamu. Okey, sebab tu kenapa tak apa, cikgu tak marah pun kalau kamu salah. Cuma kalau kamu perhatikan soalan ini bendanya adalah tetap sama. Soalan sama. Dia tanya balik apa? Boleh berhenti mana-mana. Tak ke kamu dah belajar sebelum ni? Dia bagi tahu juga angkat perlahan, balik laju. Benda sama lagi diulangnya. Kemudian ni baru. Tapi cukup pernah cerita dah. Serentak. Kalau sebelum ni dia kata berasingan. So, kalau kan anda katalah SPM keluar soalan hidraulik. Bendanya tetap sama. Tapi kamu masih tak nak jawab. Saya tak tahulah sama ada memang kamu tak nak jawab ke. Atau memang kamu cikgu. Saya tak faham langsung cikgu. Saya tak pasti. Tapi soalan dia, kalau kita tanya kamu kan. Kamu dah banyak buat latihan untuk litah hidraulik kan. Dia ada tanya benda lain tak? Ada tak tanya benda lain? Tak ada kan? Ini je. So kenapa tak jawab? Tapi jawab yang salah cikgu faham. Walaupun cikgu dah terang dah. Cuma tak apalah. Cikgu tahulah bila kamu jawab salah. Contohnya katakan cikgu share page yang belakang-belakang ni kan. Okay, sekarang cikgu akan cerita kenapa dia salah. Okay. Okay, ni page. Cikgu dah kumpulkan satu tempat. Sebab bila kamu jawab salah, cikgu boleh komen lah. Okay, yang pertama. Dia tahulah siapa punya kan. Pertama, markah macam disebut cikgu baru belajar minggu lepas. Kalau Lita tak berkendali. Contohnya. Okay. Lita ni berkendali tak? Ini berkendali.
Okey. Kalau dia tak betul pun, dia masih dapat markah. Yang kedua, ini pun berkendali. Nanti cikgu akan cerita kenapa cikgu sebut berkendali, kenapa tak. Ini berkendali. Okey, kemudian yang ini pun berkendali. Ini pun berkendali. Walaupun salah. Walaupun salah, tapi dia berkendali. Sekejap, dia tengah save. Dia lambat ni. Okey, kenapa yang ini berkendali sebab dia berkendali masuk bila kamu on switch kan, bendali masuk kan. Masuk pergi sini, dia akan pecah dua. Okey, dia pecah dua, dia pecah kat mana? Cuba masuk kat atas ni kot. Satu ni mungkin ni kot. Dia pecah sini. Ni berkendali lah. Masuk sini satu. Yang ini ke sini. Ni keluar balik. Ni di tanda berkendali. Keluar balik. Cuma salah dia sebab tu nanti ni kali baca soalan betul-betul. Soalan dia kata apa? Korang tak baca soalan betul-betul. Internet dia jadi sangkut ni, kita yang boleh cukup leceh ni. Kalau kamu tengok soalan dia, cikgu buat tulis soalan. Pakai ni senang sikit. Lambat. Pakai kelas kit ni kadang dia lambat. Okay, contoh soalan ni kan. Okay, ni. Bacalah soalan dia betul. Right draw. Buat dia kata apa? Labelkan. Kenapa tak label? Lepas tu, baca soalan tu betul. Macam SPM nanti, kamu ada 2 jam setengah untuk AK. Lama. Okay, baca soalan betul-betul berdasarkan kendalian yang diberi, lengkap kualitas hidrolik dan labelkan. So, kalau kamu tak label, markah kamu akan ditolak. Macam ni. Dah lain pula. Dia tak label. Okay, jawapan dia sekejap. 8. Okay, kamu tak label. So, rugilah kamu. Jawapan kamu betul tapi kamu tak label. Ni pun sama, tak label. Okay, cikgu tak cerita markah penuh tidak data berkendali dan tapi tak label. Okay, yang ini. Yang ini, ayat sebelum ni, soalan sebelum-sebelum ni, kan, dia kata berasingan. Lepas tu, kamu jangan lelurih benda, belajar satu benda, janganlah ingat semua soalan berasingan. Janganlah anggap semua benda tu sama. Kamu anggap, cikgu ajar soalan ni kita buat latihan semua berasingan. So, yang ni abaikan. So, soalan ini serentak. Macam mana silinder ni kamu nak angkat berasingan? Logik akal lah kalau kamu tengok kan. Silinder ni kalau berasingan berfungsi dia, yang ini angkat, yang ini tak angkat. Tak kesengit jadinya. Sebab tu dua-dua silinder ni diangkat serentak. Bila serentak, mestilah dikawal dengan hanya satu injap kawalan arah sahaja. Kenapa nak pakai dua? Sebab tu yang dia pakai satu. Tapi satu kawal dua. Kalau yang satu ni naik, yang ini akan naik. Dia naik serentak. Itu maksud dia pakai satu naik serentak. Yang ini pakai dua. Satu naik, satu ni tak naik. Sengit lah jadinya. Okay, ni satu. Faham Boleh faham? Tengok pada soalan. Dia minta serentak pakai satu. Tapi pakai satu. Macam soalan sebelah ni pula. Okay, ni pun sama juga satu cerita. Okay, injap kawalan arah. Kamu jangan pakai serentak dua tempat. Tak boleh. Injap kawalan arah. Katakan ada 3 kotak. Okay. Ada 3 kotak. Kamu kena pakai satu-satu kotak. Janganlah pakai semua serentak. Yang kamu pakai 2 tempat dalam satu masa, macam mana dia nak gerak nanti? Okay. Ni 4-3 kan? Ni kedudukan 1. Ni kedudukan 2. Ni kedudukan 3. Okay. So, kamu hanya boleh pakai dalam satu masa, satu kotak ni aja. Pakai kotak ni aja. Kalau nak pakai kotak ni, pakailah kotak ini. Kalau nak pakai kotak ini, pakailah kotak ini. Nak pakai kotak ni, pakailah kotak ini. Kamu janganlah pakai dua-dua sekali. Kenapa tak boleh? Contoh, kamu masuk host sini.
Ni masuk, ni keluar. Ini pula kamu masuk, ni keluar. So, pada masa kamu nak gerakkan benda ni ke sana, habis hose ni, dia akan gerak macam tu. Dia akan bergerak macam ni. Benda ni akan bergerak ke belah sini pula. Dia akan bergerak belah sini. Contoh, habis yang pipe kat sini tergantung. Nak masuk lubang mana? Sebab tu dia tak boleh pakai dua opini. Tak boleh. Lubang ni pun kamu masuk, lubang ini pun kamu masuk. So benda ni nak gerak macam mana? Kamu nak kawal macam mana? Kamu nak turun balik macam mana? Tak boleh. Ni juga pesan. Jangan buat opini lagi dah. Okay. Jangan buat. Boleh faham? Lepas tu dia sebut jawapan kamu jangan buang. Yang siapa dah buat tu, tampal je tak apa. Biarkan. Nanti tampal jawapan baru, paste yang sebelah, supaya bila kamu tengok balik, oh ni dulu aku buat salah. Tak boleh. So kamu akan ingat lah. Kalau tidak nanti, kalau kamu padam, akan datang kamu tetap buat benda yang sama. Okay, tak boleh. Walaupun lita dia betul. Tapi dapat kosong. Dia kosong. Okay, lita ni. Lita ni pun sama pak. Pelajar buat sama. Oh pun juga dia masuk 2 lubang. Okay. Yang ini, dia asingkan. Okay. Cuma, dia tak ikut arahan soalan. Tak ikut arahan soalan. Kalau dia berkendali, dia masih dapat markah. Cuma cikgu tak bagi markah lah. Cuba bagi. Kita ingat lah. Kalau dia berkendali, boleh dapat markah lagi. Ini pula label. Banyak tak buat label kan? Okay. Satu lagi. Si Putra. Pasal Putra kot yang buat. Putra ke siapa? Siapa buat 141 dia tak sama. 143 142. Siapa buat? Pasal Putra ke? Tak ingat ah. Dengar ni oi. Siapa buat? Cepat sikit. Tak adalah kita duk menengung pasal Putra. Putra ke dia? Jawab. Ini bukan ini jap. Ini sebelah sini. Ni Putra buat. Okey, Putra salah dia. Tengok Ini lagi pelik. Sebab tu kenapa bila kamu jawab, cikgu tak marah, tapi cikgu suka. Sebab apa? Pak, ni satu tak pernah ada. Satu je. Lubang masuk je. Ni tak ada pak. Keluar apa? Tak ada keluar pun. Yang ni pun sama. Masuk tempat yang keluar. Mana boleh? Bila kamu buat anak panah, kopi ni, ini tempat keluar. Kamu pergi masuk hos kat sini, mana maunya? Ini kesilapan yang dia buat. Kemudian pula, kalau bawah ni patutnya ambil lagi belah sini. Tapi tak salah kalau ambil situ. Cuma beza dia, kedudukan dia tak betul lah. Itu je. Okay, so satu dia pakai, ni salah sini, satu dia pakai 43. Satu dia pakai 42. So jadi salah. Okay, sebab tu lepas ni, kalau boleh, jangan ulang balik. Macam Ibrahim. Cikgu dah nampak lah setakat 2 exam ni, calon-calon yang cikgu dapat A ni, yang rajin-rajin sikit ni cikgu dah nampak dah. Okay. Yang mana memang out terus tu, yang mana bawah 20 tu, cikgu rasa memang nak dapatkan C tu, cikgu cuba bantu dapat C je lah. Okay, ni contoh Ada soalan? Yang tak faham tentang lita ni? Kita tengah belajar lita ni kan? Cepat. Ada buat lagi 6 minit lagi. Kita habis soalan lagi ni. Cikgu. Ya. Kalau yang serentak tu maknanya dia sambung je lah. 2 silinder tu sekali. Sambung selepas injap kawalan arah. Okey. Maksud dia sambung selepas injap kawalan arah. Jangan sambung sebelum. Kawan kamu banyak buat sambung sebelum. Contohnya cikgu Luki Kawan kamu banyak buat sebelum. Contoh katakan ini injap kawalan arah 43. Okey. Ni 1 2. Mana ada sambung sebelum? Sambung sebelum dia sambung salah, memang salah, tak boleh. Sebab dia buat dua-dua tempat kan. Dia sepatutnya okey. Katakan ni silinder dua-dua angkat. Kan? Dua-dua angkat silinder ni. Kan dua-dua angkat. Okey. Okey. Satu kat sini. Bawah pula. Okey, satu masuk kat sini. Satu lagi kamu gabung lah, ambil sini. Step. Selepas. Okey.
Yang satu lagi kat sini. Keluar. Pergi sini. Masuk sini. Tu tap dekat sini. Masuk kat sini. Dia ambil macam ni lah. Ambil selepas. Bukan sebelum. Okay. Lepas tu jangan lupa ni. Okay, ni satu. Kemudian dia kata dia apa soalan dia? Masa angkat perlahan Masa turun laju. Masa angkat perlahan. Okay. Yang jenis cerdik sikit, Nazrul. Dia buat satu je. Okay. Dia buat satu. Contoh Nazrul punya Okay, Nazrul dia buat lepas keluar daripada injap kawalan arah, dia terus buat benda ni. Ini Nazrul punya. So, kalau kamu buat sebelum injap kawalan injap sala dengan penghap boleh atas, kamu kena buat 2. Tapi Nazrul dia buat 1. Okey, contoh dia ambil saluran ni keluar daripada injap kawalan arah, dia terus sambung. Tengok dia kata naik atas perlahan kan? Naik atas perlahan. So, pendali nak masuk sini tak boleh betul? Tak boleh sebab dia bukan macam ni. So, suka tak suka dia kena ikut ni. So, tempoh dua-dua pergi pada silinder. Ni Nazrul. Skema macam Nazrul punya. Tapi kebanyakan pelajar dia buat, kebanyakannya buat 2. Kan contoh contoh cikgu buka tadi so. Maksud dia buat kamu buat asing pun boleh juga sebenarnya. Tak ada masalah. Setiap silinder kamu nak buat sendiri punya kawalan pun boleh. Tapi ni dia buat 1. Kan? Macam ni. Macam israf dia buat 2. Benda ni sama je pak, kedudukan sama je. Boleh. Cuma israf salah disebabkan dia masuk 2 kedudukan. Itu yang salah menyebabkan markah dia kosong. Okey. Jelas? Tak apa, salah tak apa. Kita SPM lambat lagi bulan 3 tahun depan. Kamu cuba salah tak ada masalah. Yang kamu tak cuba tu jadi masalah. Sebab cikgu tak tahu kamu takat mana pemahaman kamu. Ya? Okey, nanti juga akan bagi jawapan yang detail lah pada depan ni. Sebab cikgu tak sempat datang pagi ya. Okey, seterusnya soalan yang ini. Ni pun sedih kamu tuan cikgu tengok. Markah dia banyak bang. Bukan ni. Markah ni dia lukis kan? Ni. Markah dia berapa ke? 6 berapa? 6 markah banyak tau. Okay, soalan ni cikgu salah tanda. Lepas tu tadi cikgu telefon kawan-kawan cikgu lama tadi. Sebab cikgu takut cikgu terconfuse dengan reka cipta. Okay, untuk soalan ini, okay, tidak perlu ikut gambar asal. Tidak perlu ikut gambar asal. Apa maksud cikgu? Maksud cikgu, kamu tak payah lukis balik gambar soalan. Dia lembab tak? Ni. Tak perlu lukis semula gambar soalan. Tak perlu. Okey. Jelas? Jelas tak ni? Sebab jangan buat salah lagi. Sebab soalan ini standard SPM dah 3 tahun berturut-turut dia keluar. Soalan reka bentuk, dia bagi macam ni, dia bagi bahagian A tentang litar kot, apa-apa benda lah. Bahagian soalan B, dia akan suruh kamu lukis, buat reka bentuk. So, 3 tahun dah. Tahun lepas dia keluar, tahun lepas tak ingat lah. Tahun 2019 dia keluar kuali yang kamu buat itu kan. Yang sebelum tu buat pasu. So, memang akan keluar. Okay, untuk soalan macam ni, yang penyelesaian masalah ni, okay, kamu boleh terus lukis. Contoh. Soalan pertama, kamu kena dapat ni bermaklumat. Ni satu lagi ni. Ni ada bermaklumat. Pertama, tapak meja angkat beban mudah alih. Cikgu tak pandai lukis cikgu. Pantai je lah. Kamu lukis meja. Kan? Dia kata janji meja. Dia tak kisah. Kalau cikgu sebelum ni, cikgu tak juga kata salah. Okay. Yang pertama, dia kata tapak meja mudah alih. So, kamu letaklah roda. So, kamu terangkan. Bermaklumat dia masa kamu terangkan. Roda diletakkan supaya meja tersebut boleh digerakkan. Ini maksudnya bermaklumat. Kamu kena cerita. Kalau kamu tak buat, macam mana lambat bukanya. Di dalam kemudian ada yang kita tengok gambar yang lain-lain tu, dia tak label, memang tak ada markah. Okey.
Boleh Jelas? Ni satu. Pergerakan ketinggian meja menggunakan kaki. So kamu buat. Ramai pelajar buat. Tapi cikgu bagi markah kosong sebab cikgu tak pasti apa skema dia. So dia buat macam pedal. Dia buat pedal sebab dia kata gambar tak apa 2D. 2D boleh terima. Tapi syarat dia pemijak kaki dia buat. Dia label. Kemudian diterangkan. Pemijak kaki digunakan untuk memudahkan meja dilaraskan ketinggian dia. Kena terang. Okey. Kemudian yang ketiga, dia kata meja mudah ditolak. So kamu buat satu penolak satu. Okey. Penolak. Meja mudah ni cerita. So ini saja dapat 6 markah. Tak perlu lukis seperti mana gambar skema. Skema dia yang ni. Okey, gambar skema ini. Ni skema. Sebab tu cikgu tak berani bagi markah pada kamu. Sebab cikgu takut dia ikut gambar sebiji macam ni. Rupanya dia kata tak payah. Ini skema je dia kata. So pelajar tak perlu. Tapi yang perlu benda-benda ni nanti. Ni kamu kena ada. Okay? Nanti cikgu akan share jawapan dekat ni. Gambar ni tak semestinya lukis semula. Tak semestinya. Okay, semula. Okay? Macam cikgu lukis tadi pun boleh. Okay? Macam cikgu lukis ni pun boleh. Tapi kena ada yang bermaklumat. Lepas ni kelas apa Kelas apa lepas ni? Agama. Kejap-kejap. Cuma nak habis sikit lagi. Boleh? Okay. Tapi yang nombor 4 ni panjang sikit kot. Nombor 4 ni cikgu tangguh dah kot. Tak apalah. Nombor 4 ni panjang sikit. Sebab Lita ni tak susah sebenarnya. Cuma kamu tak faham. Dah lama tak belajar. Tapi paling-paling kurang. Cikgu nak komen sikit lah. Yang jadi masalah dia. Bila dia kata dia suruh pilih. Kamu kena pilih lah. Ikut balik soalan dia. Pilih, lengkapkan. Tapi sekali imbas Lita mana berfungsi? Sekali imbas. Okay. Lita jogging. Ni pecah dua. Ini Lita apa atas? Kita ada berapa Lita? TPT, jogging, jujukan, palam. Okay. Juga ajar laju sikit Ni adalah TPT. Sebab apa TPT? Kamu tekan PM. Lita lengkap. Arus mengalir. GK jadi magnet. Dia tutup yang ni. Okay. Motor berkendali betul. Lepas PM. Motor berkendali tak? Lepas PM motor berkendali tak? Kendali. Sebab arus ikut sini pula. Dia tak ikut atas. Itu TPT. Tapi yang bawah ni pun serupa juga macam atas. Cuma beza apa atas dengan bawah? Yang ni GK. Yang ni P. Tapi yang ini pun TPT juga. Dua-dua TPT. Sebab soalan dia nak satu terus satu jog. Okay. So Lita ni salah. Lita yang ini betul. Ni juga akan cerita panjang sikit lah nak fahamkan kepada kamu Lita ni betul. Lita ni salah. Salah tang mana? Garisan ni, patut garisan ni dekat sini. Bukan dekat sini. Baru boleh jadi Lita jogging. Sebab Lita jogging ada dua jenis. Satu jenis yang ni. Satu jenis yang ni. Tapi sebab Lita, cikgu tak ajar. Tapi pelanya kamu bantai je lah. Okay? Dah pukul 12.30. Ada soalan? Stop rakaman dulu.